Emosi ni sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia, terutama sekali bagi seorang yang bergelar pelajar. Kenapa kecerdasan emosi ataupun singkatannya digelar EQ sangat berkait rapat dengan pendidikan bagi seorang pelajar. Jadi, saya, Atira, akan terangkan serba sedikit mengenai kecerdasan emosi dan tokoh yang terlibat dalam menghasilkan karya berkenaan topik ini. Apa itu kecerdasan emosi? Menurut Salovey and Meyer, kecerdasan emosi ini melibatkan kebolehan untuk memahami, menilai dan memperlihatkan emosi secara tepat. Yang kedua, kebolehan untuk mengadakan dan menghasilkan perasaan-perasaan untuk kita memudahkan pemikiran. Yang ketiga adalah kebolehan untuk memahami emosi dan pengetahuan berkenaan emosi. Dan yang terakhir adalah kebolehan untuk mengawal emosi dan menggalakkan pembangunan emosi dan intelek. Tadi korang dengar mengenai takrif kecerdasan emosi kan? Okey, Salovey and Meyer ni adalah orang ataupun tokoh yang perkenalkan konsep berkenaan kecerdasan emosi. Tapi teori berkenaan kecerdasan emosi ini adalah campuran daripada 3 orang tokoh. Yang pertama, Salovey and Meyer, yang kedua Baron dan juga Goldman. Sekarang saya akan terangkan tokoh yang paling tinggi pencapaiannya berkenaan kecerdasan emosi. Beliau ni dikenali sebagai Goldman, dilahirkan pada 7 Mac 1946. Seorang pengarang dan wartawan sains. Beliau telah berkarya selama 12 tahun untuk New York Times dengan catatan mengenai otak dan sains tingkah laku. Karya beliau pada tahun 1995 telah mendapat senarai jualan terbaik untuk New York Times selama 1,5 tahun, dan karya ni bertajuk Emotional Intelligence ni telah dicetak di seluruh dunia dalam 40 bahasa. Goldman ni telah menang banyak anugerah, dan antara anugerah yang dimenangi adalah Anugerah Pencapaian Kerjaya untuk Kecemerlangan Media pada tahun 1984 oleh Persatuan Psikologi Amerika. Kumpulan kecerdasan emosi terdiri daripada kesedaran kendiri, mengelola diri dan motivasi kendiri. Kesedaran kendiri ini adalah kebolehan seseorang itu untuk menguasai diri sendiri dalam menentukan kelemahan dan kekuatan diri sendiri mengikut kemampuan. Sebagai contoh, kita sebagai seorang pelajar tahu kelemahan diri kita dalam bidang pendidikan formal, antara macam contoh subjek sains ke, fizik ke, matematik ke. Tapi kita tahu kemahiran kita, kemampuan kita daripada segi teknikal, contoh bertukang, memasak dan sebagainya. Contoh mengelola diri ni adalah apabila dia tahu kelemahan dia, jadi dia positif yang dia boleh buat. Dan apabila dia tahu dia punya kekuatan, jadi dia cuba untuk tingkatkan lagi kemahiran dia. Poin ketiga yang terakhir iaitu motivasi kendiri, yang mana apabila dia tahu kelemahan dan kekuatan dia, berkenaan dengan kelemahan, dia usaha untuk capai, untuk atasi kelemahan dia, manakala untuk kekuatan dia, dia usaha untuk capai dan tanam minat lebih mendalam berkenaan apa yang dia mahir. Kumpulan kedua adalah kompetensi personal, yang mana terdiri daripada empati, kemahiran sosial dan altruism. Empati ni adalah bila seseorang tu dia faham akan orang lain, yang mana dia cuba letakkan diri dia dalam situasi orang lain. Sebagai contoh, orang tu dia tengah marah dan kita cuba faham perasaan orang tu dengan kita letakkan diri kita dalam situasi kenapa orang tu boleh marah. Kemahiran sosialnya adalah apabila seseorang itu dapat membina hubungan dengan orang lain. Sebagai contoh kita dah ada perasaan empati tadi, kita rasa simpati dengan seorang tu, kita dah letakkan diri kita dalam diri seseorang tu. Bila kita ada kemahiran sosial ni, kita boleh komunikasi dengan orang tu untuk faham lebih mendalam apa sebenarnya yang seseorang itu hadapi. Altruism ni merangkumi empati dan kemahiran sosial, yang mana altruism ni definisi dia adalah mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan. Balik kepada topik kita tadi, kenapa kecerdasan emosi ni ada kaitan dengan pendidikan dalam seorang pelajar? Kerana ia dapat membantu seorang pelajar itu mencapai kejayaan, di mana pelajar ni dia boleh kawal emosi dia, dia akan motivasi diri dia dan bersikap positif akan kelemahan diri sendiri. Berdasarkan kajian Goldman, kecerdasan emosi ini adalah faktor yang lebih penting berbanding level IQ seseorang untuk mempengaruhi cara pembelajaran seseorang pelajar. Kesimpulannya, jika pelajar itu faham, dapat menilai, dapat mengolah emosi secara berkesan, mereka akan hadapi pelajaran dengan lebih baik, kerana kecerdasan emosi ini dapat membentuk perwatakan seorang pelajar. Jadi, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengenal pasti emosi anak-anak mereka. Ibu bapa boleh menggunakan emosi anak-anak ni sebagai satu peluang untuk berhubung dan mendidik, kerana apabila ibu bapa dengar, dia boleh sahkan perasaan anak-anak mereka.
dan cuba untuk selesaikan masalah yang telah dihadapi oleh anak-anak mereka. Jadi, sekiranya anda berminat dengan perkongsian daripada saya, anda boleh like and share page Facebook Sifurita, Instagram Sifurita dan juga YouTube Sifurita. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Bye-bye!